Jasa dan pengorbanan atlet para berjuang bagi mengharumkan nama negara di pentas dunia sukan sewajarnya tidak dilupakan. Menjelang Sukan Paralimpik Tokyo yang akan membuka tirai penghujung Ogos ini, syarikat insurans terkemuka negara FWD Takaful telah bersetuju mengeluarkan dana tajaan berjumlah RM5 juta bagi membantu kontijen Paralimpik mempersiapkan diri. Perjanjian yang pada awalnya bermula dari 1 Januari 2020 sehingga 31 Disember 2020 itu dan disambung sehingga ke tahun ini pastinya menjadi motivasi dan dorongan untuk atlet-atlet terus menjulang nama Malaysia di mata dunia. Melalui penajaan ini, FD Takaful menanggung kos peralatan sukan, pakaian, latihan, perjalanan dan perbelanjaan atlet-atlet para negara. Di samping itu, FD Takaful juga akan menyediakan perlindungan takaful untuk semua atlet-atlet para termasuk yang akan mewakili negara pada Sukan Paralimpik di Tokyo nanti. Seperti kita tahu, awalnya Sukan Olimpik dan Paralimpik Tokyo dijadualkan berlangsung pada tahun 2020. Kami sejak daripada awalnya amat berbesar hati kerana diberi peluang untuk menaja kontijen Paralimpik negara dengan nilai tajaan keseluruhan berjumlah RM5 juta. Komitmen kami berterusan hingga kini, jadi pada tahun 2021 untuk terus menyokong kontijen Paralimpik Malaysia untuk beraksi di Sukan Paralimpik Tokyo yang kini semakin hampir. Melalui penajaan ini, FWD Takaful menaja kos peralatan sukan, latihan, pakaian, perjalanan dan perbelanjaan atlet-atlet para negara. Di samping itu, FWD Takaful juga akan menyediakan perlindungan takaful kepada semua atlet para termasuk yang akan bertanding di Tokyo nanti. Bukan itu sahaja, penajaan FWD Takaful turut merangkumi program-program seperti kejohanan sukan kebangsaan dan acara yang memberi tumpuan kepada pencarian bakat baru seperti kem pembangunan bakat dan karnival sukan para. Tajaan itu secara tidak langsung dapat membantu atlet para yang kini sedang giat menjalankan latihan sebelum berlepas ke Tokyo bagi mencapai impian berangkul pingat buat negara tercinta. Diharapkan penajaan ini dapat sedikit sebanyak membantu memudahkan perjalanan pembangunan Sukan Paralimpik di Malaysia. Kami menyokong perjuangan setiap atlet para dan ingin memastikan mereka dapat berdaya saing tanpa ragu-ragu. FWD Takaful akan sentiasa berada di belakang dan di setiap langkah mereka menuju kecemerlangan. Kami berharap atlet-atlet para dan pasukan kontijen Paralimpik Malaysia akan memberikan prestasi yang terbaik di Tokyo kelak dan membawa pulang kejayaan yang kita impikan bersama. Kami nantikan kepulangan wira-wira ini bersama-sama dengan pingat-pingat kejuaraan mereka. Untuk meraihkannya bersama nanti, kami telah pun menyediakan insentif-insentif untuk meraihkan kejuaraan mereka. Kami doakan semua pergi dan pulang dengan selamat, sentiasa di bawah lindungan Yang Maha Esa. Demi Malaysia. Jurulatih atlet tenis kerusi roda negara Muhammad Asy'ari Zainal Abidin berharap undian untuk kejohanan Paralimpik Tokyo bakal memihak kepada pemain tunggal kerusi roda Abu Samah Borhan. Ini kerana jika undian dapat mengelak bertemu pemain pilihan yang kuat, membolehkan Abu Samah mara lebih jauh. Tengok macam based on last tournament Turkey kan. Okay. Bagi saya kita konsentrate tenis macam biasa, tapi saya macam nak kuatkan lagi dia punya strength badan, dia punya agility, dia punya speed lagi lah. Dan saya pun bekerjasama dengan pihak yang kuat fitness tu untuk kuatkan lagi dia punya ni lah, kuatkan fizikal dia lagi. Abu Samah Borhan sebelum ini mencipta sejarah tersendiri terutama bagi sukan tenis kerusi roda negara apabila buat kali pertama dia menempatkan diri dalam kelompok pemain yang bertanding di Paralimpik Tokyo secara merit. Sebelum ini, dia layak menerusi sistem bipartite atau wildcard berbanding layak secara merit setelah berjaya menduduki tangga ke-40 dunia dengan mengutip 608 mata. Pemain yang mahu layak ke Paralimpik Tokyo perlu berhempas pulas selama 4 tahun dan kiraan kutipan mata pula bermula dari 2019 hingga 2021. Kita hanya buat latihan di rumah sahaja macam dan
latihan ringan di rumah saja, di rumah masing-masing. Ni memang selama ni memang kita training sama sendiri je. Saya, Abu dengan ada lagi seorang Abu punya partner double lah. Di bawah kendalian Ash'ari Zainal pada 26 April 2021, ranking Abu Samah naik mendadak sehingga ke nombor 37 dunia. Sebelum ini pada 2015, ranking Abu Samah adalah pada kedudukan 41 dunia dan merosot ke tangga ke 206 dunia pada 2016. Dan ketika diambil alih oleh Ash'ari pada 1 Ogos 2019, Abu Samah di tangga ke-48. Ketika bertanding di Pusat Tenis Olimpik Rio, Abu Samah tidak bernasib baik apabila diundi bertemu dengan pemain pilihan ke-13 dunia, Alfie Hewitt dari Great Britain. Dia tumpas straight set 6-0 dan 6-1 dalam masa 1 jam 13 minit. Di Tokyo, kira-kira 8 pemain pilihan atau seeded akan mendapat bye pada pusingan pertama. Sama je lah itu kan. Sama lah harap orang Malaysia dapat berdoa kepada semua atlet Paralimpik ke atlet normal able kan, untuk bawa sebanyak mungkin tingkat Olimpik lah untuk Malaysia. Dan harap mengharapkan daripada yang sebelumnya dapat tingkat emas pertama untuk Malaysia lah. Pada 2018, Abu Samah pernah memenangi terbuka Malaysia. Diikuti juara pada kejohanan di Nottingham di United Kingdom pada 2019. Dia turut berjaya melayakkan diri ke final kejohanan MTA Turki serta muncul juara pada kempen kelayakan Piala Dunia Zon Asia. Ash'ari Zainal juga menganggap di usia 36 tahun, Abu Samah masih kuat untuk beraksi tetapi menggunakan pendekatan dan teknik berbeza ketika mengendalikan latihan. Malah dia juga yakin Abu Samah mampu beraksi pada Sukan Olimpik seterusnya jika berjaya mengelak daripada kecederaan serius. Untuk rekod, pada Paralimpik Tokyo nanti lebih 50 pemain terbaik dunia akan bertanding. Saya sangat bersyukur kerana penantian saya tidak mengecewakan. Akhirnya, saya kini bergelar Olympian. Saya layak beraksi pada tamasya paling berprestij di dunia yang menjadi impian setiap atlet para, iaitu Sukan Paralimpik Tokyo dalam acara perseorangan. Itu luahan rasa bangga atlet berusia 33 tahun ini, Chia Liek Hao. Sasaran Liek Hao seterusnya mencipta sejarah menjadi pemenang emas pertama untuk Malaysia dalam badminton. Itu keazaman kuat yang dimiliki Liek Hao yang dilahirkan pada 8 Mac 1988. Dia baru-baru ini mendapat perkabaran gembira daripada Persekutuan Badminton Dunia BWF apabila namanya disahkan layak beraksi pada tamasya di Tokyo bagi kategori SU5, iaitu kategori berdiri dan kemerosotan anggota badan atas. Zaman kanak-kanaknya hampir sama dengan budak-budak lain. I start badminton as hobi saya lah di sekolah rendah. I main-main di padang basketball tu, main-main sebagai satu hobi. Jadi dari situlah tiba-tiba nampak macam suka sangat di sukan badminton ni. Jadi mak pun hantar saya ke cari jurulatih yang profesional, bagi saya cubalah latihan, tengok ada apa-apa kemajuan ke, ada apa-apa bakat ke dalam bidang badminton ni. Liek Hao mula bermain badminton di usia 9 tahun. Namun, Liek Hao dilahirkan lumpuh pada bahu sebelah kanan dan tidak boleh mengangkat tangan melebihi bahu.
Padang permainannya pula juga sama dengan anak-anak di zaman itu, iaitu di jalanan. Tanpa rasa malu, dia mengaku belajar bermain badminton di gelanggang terbuka berbanding generasi baru yang selesa bermain di gimnasium atau dewan tertutup. Ringkasnya, mengejar bulu tangkis yang ditiup angin bukan masalah besar buatnya. Kecintaan terhadap badminton selepas itu mula subur di hati anak muda ini. Dia sedar harapannya untuk menjadi pemain profesional hanya menjadi realiti jika berjaya menempatkan diri dalam pasukan junior kebangsaan. Dan Liek Hao perlu berterima kasih kepada ibu yang menyedari bakatnya ketika di usia muda. Dia leka bermain badminton di usia 9 tahun menyebabkan ibunya berkata awak sepatutnya menjadi pemain profesional. Dan kata-kata keramat itulah yang dipegang. Dan di situlah segala-galanya bermula. Dia memasuki sekolah sukan Bukit Jalil selepas itu. Di situ semangatnya terus membara. Apatah lagi dapat berlatih bersama pemain legenda Datuk Lee Chong Wei yang 5 tahun lebih senior daripadanya. Ditambah dapat dibimbing di bawah Han Jian, bekas pemain kebangsaan Cina yang bukan calang-calang hebatnya. Di usia 15 tahun, Liek Hao berjaya memasuki pasukan junior kebangsaan. Sebelum ni saya baru saja keluar dari quarantine for 14 days lah. Just came back from Spain. Baru balik dari Spain lah. So minggu lepas baru saya mula training. So jadi saya tak boleh push saya sendiri begitu intense dulu kerana takut saya ada injury ke apa-apa. So slow start minggu lepas. Minggu ni nampak ada kembali sikit level-level tahap-tahap permainan tu ada nampak kembali sikit dah. Meskipun menghadapi masalah kerana kekurangan dirinya, namun bimbingan jurulatih berjaya mengatasi setiap permasalahan. Dalam pada masa sama, dia menerima undangan untuk beraksi dalam kategori para. Dan BAM tidak silap memilihnya kerana dia benar-benar sangat sesuai, malah melebihi jangkaan. Anak muda ini bukan sekadar beraksi dalam kategori perseorangan tetapi turut boleh bermain beregu. Seperti dijangka, kehebatan Liek Hao sukar disekat apabila boleh beraksi dalam acara perseorangan dan beregu. Ketika usianya semakin bertambah, Liek Hao turut menghadapi konflik. Bermain single dan double, dia memang terlalu sibuk. Apatah lagi berada dalam keluarga yang begitu menekankan pencapaian akademik sekaligus perlu menamatkan pelajarannya. Kakaknya menuntut dalam jurusan perubatan dan Liek Hao sendiri dalam pentadbiran perniagaan di Universiti Putra Malaysia ketika itu. Berkat ketabahannya, dia berjaya menamatkan pengajiannya. Untuk rekod, Liek Hao kini menduduki ranking nombor 2 dunia. Sekaligus, dia yang dibimbing jurulatih Datuk Rashid Siddiq antara prospek utama kontingen negara untuk memenangi emas di Tokyo. Saya memang harap 2 bulan ni saya akan train sampai ke dekat tahap sangat maksimum lah, tahap dewa sudahlah kita cakap macam tu. So I pun sangat-sangat harap saya boleh menang kali ini dekat Paralympic Games kerana badminton baru pertama kali masuk. So saya nak create satu history lah untuk Malaysia